Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada anda semua yang menonton video ini. Jadi pada sesi motivasi Ramadan kali ini, saya Teacher Atika akan berkongsikan tentang kelebihan kita sebagai seorang Muslim dalam mengerjakan ibadah puasa khususnya di bulan Ramadan. Okey. Jadi antara kelebihan apabila kita menunaikan ibadah puasa ini ialah ianya melatih kita menjadi seorang yang sabar, kerana ibadah puasa ini banyak mendidik kita untuk sabar. Okey, dan dikatakan bulan puasa ini juga adalah bulan kesabaran. Dan dalam bulan puasa ini juga terdapat 3 tahap kesabaran. Okey, yang pertama ialah sabar dalam mentaati perintah Allah, dan yang kedua ialah sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan yang ketiga ialah sabar dalam melawan hawa nafsu. Jadi walaupun kita lapar, kita penat, kita dahaga dan kita tak boleh nak makan, kita tahan, kita still dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi besar kan ganjaran mereka yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan. Jadi setiap amalan yang kita lakukan dalam bulan puasa ini sebenarnya mendapat pahala. Okey. Itu adalah salah satu kelebihan dia. Okey, dan yang kedua pula ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyandarkan ibadah puasa ini secara khusus kepada dirinya sendiri. Maksudnya Allah telah menyatakan bahawa sesiapa yang berpuasa ini, puasa itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan perkara ini dapat dilihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala melalui hadis Qudsi. Okey, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Maksudnya semua amalan yang dilakukan oleh Bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah milik aku dan aku yang akan memberi balasan. Jadi di sini dapat kita tahu bahawa puasa itu adalah satu ibadah milik Allah, yang membawa maksud puasa itu hanya Allah sahaja yang tahu, dan ia juga merupakan satu ibadah rahsia antara kita sebagai hamba Allah dengan pencipta kita. Maksudnya orang lain tak tahu pun sekiranya kita ni berpuasa ataupun tidak, melainkan kita yang menyatakan yang kita ini puasa. Dan ibadah puasa ini juga dia berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain seperti solat, kerana solat itu ada perbuatan sujud, rukuk, takbiratul ihram. Jadi bila orang tengok kita sedang bersolat, maksudnya orang tengok kita sedang melakukan rukuk, sujud, orang tahu kita sedang solat. Sama juga dengan mengeluarkan zakat. Kita memerlukan golongan-golongan tertentu untuk mengeluarkan zakat. Sama juga dengan menunaikan haji ataupun umrah. Tetapi berbeza kan dengan puasa. Puasa ni hanya memerlukan niat dalam hati tanpa orang lain tahu, dan tak makan dan tak minum. Tak perlu pun kepada perbuatan yang spesifik untuk membolehkan orang tahu yang kita ni sedang berpuasa. Dan amalan puasa ini juga dikatakan salah satu ibadah yang jauh daripada sifat riya, takabur. Okey, orang yang berpuasa ini mustahil untuk dia menjadi seorang yang riak, untuk dia menunjuk-nunjuk yang dia ni sedang berpuasa. Okey, berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain seperti solat kan, kita keluarkan zakat, kita mengeluarkan sejumlah wang, maka orang akan tahu jumlah wang itu. Bila kita solat, orang akan tahu oh dia ni sedang solat sunat, dia tidak hanya solat fardu sahaja. Okey, jadi berbezalah dengan ibadah puasa. Dan yang terakhir ialah ibadah puasa ini akan menjadikan kita orang yang bertakwa, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang membawa maksud wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang sebelum terdahulu daripada kamu, okey, supaya kamu bertakwa. Okey, jadi kita tahulah bila kita berpuasa ni, kelebihan yang kita dapat ialah kita akan menjadi seorang yang bertakwa. Tetapi untuk dapatkan ketakwaan itu, kita perlulah mengikut rukun dan syarat puasa
dan juga sunnah Rasulullah. Okey. Jadi setakat ini saja daripada saya. Semoga video ini bermanfaat dan memberi motivasi ataupun ilmu baru kepada anda yang menonton. Saya doakan agar kita semua dapat bertemu dengan Lailatul Qadar dan amalan kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Assalamualaikum.